Jadi insya-Allah ibu-ibu sekalian, kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rizqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati dan saya muliakan Puan Sabariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya barisan moderator, seterusnya juga pihak pengurusan pentadbiran SPAQ, dan yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Khabar semua, kaifahalukum, doakan semoga semua sihat-sihat belaka. InsyaAllah kita semua di bawah naungan rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita diberkati dalam Sya'ban dan disampaikan ke dalam Ramadan, insyaAllah amin, dalam lebih kurang kiraan lagi 10 hari. Sebab hari ni dah 19 Sya'ban kan, lebih kurang lagi 10 hari lah insyaAllah countdownnya nak bermula. Mudah-mudahan masuklah kita ke dalam Ramadan, insyaAllah kita harap sangat. Jadi seperti mana yang kita dah bersiaran beberapa siri berkenaan fiqh Ramadan ataupun fiqh puasa lah, lebih fokuskan tentang kefahaman kita tentang puasa sebagai persediaan kita nak menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, insyaAllah kan. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi sedikit sebagai mukaddimah di mana soalan ni biasa jugalah ditanya ataupun menjadi satu tanda tanya lah dalam diri kita, iaitu kita selalu doakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan kan, minta keberkatan bulan Sya'ban sampai ke dalam Ramadan. Sampai Ramadan tu kita faham juga, sebab ada je orang yang tak sempat, dia dah sampai ajal dulu kan. Memang tak boleh kita nak ubah benda tu, cuma doa tu dia lebih kepada satu pengharapan dan kita harap sangat Allah pilih kita masuk Ramadan.
Kita harap juga doa tu jadi saksi lah di hadapan Allah apabila nanti mungkin tak sempat masuk kan. Jadi kita harap yang kita buat sebanyak Sya'ban ini, insya-Allah, mana tahu di sisi Allah, Allah kurniakan ganjaran seperti dalam Ramadan. Sebab itu semua hak Allah kan. So tak mustahil apa yang Allah kehendaki boleh jadi. So itu tentang tu masuk Ramadan tu. Tapi berkat Sya'ban ni apa? Di mana kita kena ingat maksud berkat itu sendiri adalah kecukupan ataupun sesuatu yang Allah redha. Dia tak bergantung kepada kuantiti dan tak bergantung juga kepada kualiti. Dia lebih kepada apa yang Allah suka, apa yang Allah redha, apa yang Nabi suruh kan. Itulah mencapai keberkatan kan. Jadi Sya'ban ni apa? Kan apa yang Nabi buat? Seperti yang kita sebut sebelum ni, kita memperbanyakkan amalan soleh kan. Jadi sebagai persediaan seperti yang kita dah sebut, iaitu daripada sekarang kita start lah. Apa yang kita bincang selama ni pun start daripada contoh apa yang kita boleh buat kan, puasa sunat Jumatan 16 Sya'ban ni kita tahulah golongan, ada dua jenis golongan kan. Ada orang yang biasa puasa boleh teruskan lagi kan, Isnin Khamis, Senang Selit. Orang yang tak biasa puasa, yang biasa makan tu teruskanlah makan. Jadi yang penting amalan soleh yang lain tu dibuatlah kan. Contohnya dia boleh start dah baca Quran sungguh-sungguh. Kita dah boleh mula berzikir bersungguh-sungguh, qiyamul lail kan, bersedekah. Jadi apa yang nak buat Ramadan tu start daripada sekarang. Jangan tunggu-tunggu kan baru Ramadan baru nak mula, jangan. Kan, itulah sebagai mukadimah sikit. Mudah-mudahan kita dapat semangat untuk sama-sama kita buat kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima semua yang kita buat. Jadi bagi sekalian, sebagai satu pemangkin semangat sikit lah pagi ni. So kita start sikit lah dengan soalan uji minda sikit lah. Selama dah tak buat uji minda kan. So kita tengok soalan kelima. Pilih yang manakah syarat sah puasa. So kita cuba pilih jawapan dulu. Kalau clue kan, clue dia macam mana? Clue dia bila ada beza syarat wajib syarat sah. Syarat sah lebih kepada macam mana nak bagi ibadah tu terima. Macam mana nak bagi puasa ni Allah terima. Mesti kena buat benda ni, barulah Allah terima. Macam tu lah bahasa dia kan. So itu syarat sah. Syarat wajib, siapa yang wajib? Orang yang mencapai ni wajib dia puasa. Macam tu. So itu syarat wajib. So pilihlah jawapan, nanti kita bincangkan. Ada wakil beberapa orang pun okey kan. Mungkin 3-4 orang, mungkin 5, mungkin 100. Yang penting ada wakil lah. Tak apa, salah tak apa, jangan risau. Jangan rasa apa segan, malu kan. Yang penting kita cuba. Tak cuba tak tahu. Kan? Lain jawapan berbeza pun tak apa. Kita berhak untuk berbeza. Kan? Yang penting kita bersatu atas akidah yang sama. Kita bersatu atas agama Islam yang sama. Baik, okey. Kita tengok jawapan kat situ. Kita tengok kat situ adanya khilaf. Ada yang sebut C, ada yang sebut A. Dia kadang-kadang jadi ijma', sepakat. Kadang-kadang tak sepakat, menjadi khilaf. Ni pun jadi khilaf ni. Khilaf dalam kalangan ulama'. Khilaf dalam kalangan kita semua. Tapi tak apa, tengok apa jawapan dia. So kebanyakan jawab A dengan C ya. Okay, C. Right. Kita tengok nanti apa jawapan dia. Sekejap lagi ya. A dan C. Masa habis tu habis ya. Dia ada countdown lagi tu masa. Okey, tamat masa. So apa jawapan dia? Saya dah sebut tadi clue, iaitu kita kena buat benda ni barulah sah. Kalau tak buat benda ni tak sah. Macam tu. So tengok D dulu. Niat pada siang ni totally wrong lah. Maknanya sebab dah terang-terang salah kan. Mesti niat pada malam. So kita boleh potong lah. B, balik. Saya pun hairan juga kenapa tak pilih balik. Okay, tapi mungkin kita ingat lagi. Syarat sah ni bukan daripada balik, daripada mumayyiz. Mumayyiz anak 7 tahun dia dah dia terima puasa dia insya-Allah. Sebab tu kita latih daripada 7 tahun. Kan? Solat pun sama, puasa pun sama.
kewajipan lain pun sama. Kita latih daripada situ dan insya-Allah kalau dia buat betul-betul, solat dia sah. Sebab itu anak yang mumayyiz 7 tahun, dia pandai solat. Contoh dia memang pandai ni maknanya dia tahu bacaan-bacaan. Dia menepati rukun. So nak jadikan dia imam pun tak salah. Kata solat tu sah. Pasal dia dah mumayyiz. Mumayyiz ni sebenarnya dah mula dah latihan tu dan nak kata dimuliakan bagi mumayyiz ni sampai apa yang dibuat tu kalau menepati betul-betul diterima. Sampai kan macam tu sekali. Kan? So kita faham kat situ bukan maknanya balik baru sah. Mumayyiz pun dah sah. So B pun salah. So A dengan C, kenapa jadi pening sikit? Sebelum tu saya pun pening juga. Ada yang tak tutup mic Apa tu? Ibu Lin Hasan. Okey dah. Okey baik. Saya terdengar apa dia punya gema dia sikit kan. Bergema sikit. Okey baik. Jadi kita tengok antara dua, kemampuan dengan dalam waktu berpuasa. So, kemampuan berpuasa ni sah ke wajib? Kan? Kemampuan dia boleh nak puasa. Ini lebih kepada syarat wajib. Sebab apa? Sebab dia kalau mampulah baru dia wajib puasa kan. Kalau tak mampu, maka dia tak wajib kan. Contohnya orang yang sakit tak mampu, dia ada rusak lah. So dia boleh buka puasa kan. Itu lebih kepada syarat wajib. Bukan syarat sah. Kalau syarat sah, kalau orang tak mampu, lepas tu dia puasa juga. Lepas tu maksudnya kalau tak mampu tu dia jadi tak sah. Kan? Sah je kan. Dia mungkin maknanya orang yang sakit pun, dia pilihan. Dia nak buka puasa ke tak nak buka puasa. Kalau dia sakit tu, tak larat kan, dia demam sangat. Lepas tu dia memilih untuk buka puasa, tak dosa. Sebab dia tak mampu. Dia harus, bukannya wajib buka puasa, dia harus. Tetapi kalau orang yang sakit tapi dia masih bersemangat, contoh lagi berapa je ni, 2-3 jam je nak maghrib dah. Dia tahan juga, dia kuatkan semangat. Kan dia mungkin nak cover sakit tu, dia mungkin tidur, dia mungkin buat benda lain, tak nak bagi rasa sakit kan. Akhirnya dia berjaya puasa. Maka puasa dia sah. Sebab dia berjaya kat situ, betul-betul sungguh-sungguh dia bersemangat habiskan. Jadi sebab itu kemampuan ni syarat wajib, bukan syarat sah. Dan syarat sah jawapannya terang-terang adalah dalam waktu berpuasa barulah sah puasa. Kalau duk fikir puasa malam, kan Ustaz saya nak pilih puasa malam lah Ustaz kan. Pasal apa? Sebab puasa malam ni syok sikit. Masuk je maghrib, lepas solat isyak, tidur, bangun-bangun dah subuh. Puasa tak ada 2 shift. Dia bukan macam kerja, shift pagi, shift malam. Ni puasa mesti tiang juga, tak ada alasan kita kata pagi saya tak bekerja, malam saya bekerja kan. Saya nak puasa malam lah. Rasa senang sikit kan. Tak ada alasan. Dia bila puasa mesti siang. So dalam waktu puasa baru sah. Kalau puasa malam tak sah. Tak boleh sah lah. Macam mana nak sah? Kan? Bukan waktu dia. Okay, so itu syarat sah. So bagi yang betul, tahniah, alhamdulillah. Bagi yang salah tak apa, nanti cuba lagi lah insya-Allah. Yang penting kita fahamkan balik maksud dia. Baik, kita sambung amalan sunnah dalam Ramadan yang kelima. Mengikut catatan saya ni lah yang kelima kan. Betul. Sunnah kelima. Baik, kita sambung sunnah kelima. Dalam Ramadan ni khusus Ramadan lah. Tapi sebenarnya bila-bila puasa pun kita boleh amal. Contoh hari ni pun saya yakin mungkin ada yang puasa sunat contohnya. Qada contohnya kan. Pastikan dah selesai qada Kalau belum, pastikan selesai. Sebab lagi 2 hari je ni. Kan? Aku tak sempat last minute sakit-sakit ke apa kan. Jadi pastikan selesai. Okay, insyaAllah. Jadi kita tengok bila nak puasa ni, buka puasa ni apa kaedah iftar yang sunnah. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan beberapa rutab, yakni kurma yang basah sebelum mendirikan salat. Jika tak didapati, maka baginda berbuka dengan tamar. Jika tak didapati juga, maka baginda berbuka dengan air. Ini hadis yang hasan. Riwayat Abu Daud 2356. Jadi ibu-ibu ayah-ayah sekalian, inilah kaedah yang sunnah untuk kita berbuka puasa.
Di mana paling penting pertama kita tahu seperti biasa kurma. Cuma kurma ni jenis yang basah. Basah ni maknanya yang sedap. Yang itulah yang lebih lembut kita panggil rutab. Ini yang paling bagus. Pertama rutab. Yang kedua tamar. Tamar ni kurma yang kering. Macam kita bincang sebelum ni, masa sahur afdal tamar. Kurma kering kan. Masa berbuka puasa afdal adalah rutab. Tapi tak ada rutab, tak jadi masalah. Kan? Ambil lah yang kedua, tak ada rutab, kurma basah tak ada, makan kurma kering. Mana makan tamar lah, kurma kering. Tak ada kurma kering, minumlah air. Dosa kalau air pun tak ada, tak usah buka puasa lah. Tak payah buka puasa lagi senang. Makanlah apa-apa pun, tak ada masalah kan. Cuma ini yang terbaik lah. Yang terbaik mengikut pada sunnah, mengikut kebiasaan Nabi buat. Dan di situ ada juga satu qaul dalam mazhab kita sendiri. Tak silap disebut qaul dari Imam Nawawi rahimahullah ataupun Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, antara mereka berdua lah. Yang mana antara tokoh yang terbesar dalam mazhab ini berpandangan tak ada kurma, makanlah buah. Ambil dia kaedah kias lah kan, kiasan kepada manis juga boleh diamalkan, tak jadi salah lah. Ini satu pandangan. Cuma kalau kita ikut kepada ketepatan kan, kita tahu kat situ yang disebutkan oleh para ulama, para alim tadi, bukan suruh makan banyak-banyak lah, pasal dia tak sama khasiat, dia cuma memulakan sikit dengan manis tu. Macam contoh makan tembikar apa kan, dia makan sikit lah, buat rasa je, buat rasa ketika nak buka puasa, sebab tak ada kurma, so rasa manis sikit, lepas tu minumlah air. Macam tu kan. Ini satu pandangan sahajalah, dan kita boleh sebut juga, maknanya nak sebut tak salah juga nak amal. Tapi kalau ditanya mana yang lagi senang cerita kan, ni ikut pada hadis je lah, lagi senang. Maknanya seperti mana yang Nabi amal tu lagi mudah kita nak faham. So maknanya makanlah kurma basah, tak ada kurma basah, kurma kering. Tak ada kurma kering, minum air. Ni lebih jelas seperti Nabi buat. Tadi tu ikut pada kaedah kias. Kan, yang ni seperti Nabi buat. Tak ada kurma, minum air. Kalaulah kata makan makanan manis, pasti akan Nabi akan disebutkan. Makanlah sesuatu yang manis. Tapi kenapa Nabi khususkan kurma? Kan, mesti dia kata ada khususiat lah, adalah pengkhususan tu. Mesti ada sebab. Kan, jadi sebab itu nak kata lagi senang macam tu lah, kita ambil je lah yang tu. Tak ada kurma, minum air. Tapi kalau orang yang makan manis pun tak ada masalah. Cuma kita kena pesan kat dia, rasa je, bukan makan banyak-banyak. Bayangkan kalau perut kosong, betul makan makanan yang manis, yang mungkin manis yang tak sesuai. Cari-cari benda manis kat dalam dapur, dalam peti ais, tak jumpa, lepas tu dibawa satu balang datang. Bawa balang apa? Balang gula tu. Gula kasar. Gula pasir kan. Lepas tu makan gula ketika buka puasa. Tak pasal-pasal kena masuk ICU. Hari ni ICU, esok CCU, lusanya never see you. Never see you again. Pasal apa? Ada salah cara lah dalam buka puasa kan. Lepas tu kita ingat dia rasa, bukan dia suruh makan banyak-banyak. Dia manis tak sama kan. Manis dia tak sama. Lepas tu kita rasa lah. So sebab itu kalau nak lagi senang, makan je lah kurma, tak ada kurma minum air. Dia tak kisah pun, cuma ini yang terbaik lah. Ikut pada sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keenam, ni doa ketika sahur. Ni sebenarnya lebih kepada ulang kaji lah. Dalam 100 sunnah kita ada bincang. Tapi tak apa, sekadar ulang kaji. Jadi biar sekalian pun boleh tengok di slide tu. Saya nak ringkas je lah kot lah. Kita tak nak panjang sangat. Pasal dah belajar sebelum ni. Jadi ringkasannya, hadisnya kat depan, kita boleh baca. Bagi orang berpuasa, tak semestinya Ramadan. Masa bukan Ramadan, macam sekarang, hari ni pun, dia nak puasa sunat, mungkin esok nak qada, tak jadi isu lah kan. So dia nak buat tu, kan, daripada dia bersahur, waktu tu mustajab doa dia. Satu ni hadis ni tentang akhir malam. Akhir malam ni kita dah sebut dah, dekat hujung-hujung subuh. Hampir-hampir nak subuh tu. Okay. Jadi biasa pun memang dah mustajab. Bila nak masuk, maknanya orang yang berpuasa ni bertambahlah mustajab. Kerana dia sedang melakukan perbuatan sunnah dengan niat nak puasa.
Orang lain dia tak niat puasa kan. Contohlah bangun pagi tadi kan. Kita mungkin puasa kan. Mungkin anak tak puasa. So dia pun bangun juga. Dia pun mungkin solat malam juga. Dia mungkin doa. Tapi takkan sama doa orang, doa dia dan doa kita yang bersahur. Mestilah ada beza kan. Bukanlah kata nak belagak sombong. Cuma nak bagi kita faham. Maknanya mesti ada beza. Orang yang biasa duduk bangun je. Orang kita yang sedang bersahur. Yang nak niat puasa dah ada niat puasa lah. Kan? Pasti kat situ lebih diangkat doa kita insya-Allah. Sebab tu kita kata jangan tinggal doa. Jangan tinggalkan doa. Start daripada sahur. Lepas tu sepanjang hari berpuasa pun mustajab juga. Ini ganjaran yang Allah bagi. Bukan ganjaran, kata apa? Kelebihan. Keistimewaan. Ganjaran tu lepas kita buat. Baru kita dapat kan. Macam reward. Kita dah bekerja dapat gaji kan. Kita buat amal soleh dapat ganjaran di akhirat. Dapat juga di dunia. Itu ganjaran. Yang ni keistimewaan. Speciality. Masa duk buat pun dapat dah. Itu specialnya. Kan? Mana orang berpuasa ni tadi sahur kan. Yang ni ketika sepanjang hari berpuasa. Daripada 3 kan. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 betul doa takkan tertolak. Pertamanya da'watu sa'im hatta yuftir. Lepas tu kita orang berpuasa sangat-sangat dipesan supaya jagalah jagalah apa kata apa ni perkataan supaya tidak sebut yang tak bagus kan, kerana satu takut mustajab, satu lagi takut mengurangkan kesempurnaan puasa kita. Sama-samalah kita amalkan. Baik ibu sekalian, saya kena buat disclaimer sikit. Mungkin ada yang nampak wajah saya tiba-tiba bercahaya kat situ. Ni terpacak matahari daripada depan ni. Jadi tak apalah, kita ambil vitamin sikit vitamin D sikit. Cuma janganlah viralkan pula kat mana-mana kata tu Ustaz ada cahaya nur kan. Ni nur cahaya juga ni, cahaya matahari. Bukan cahaya yang datang daripada amalan soleh ke apa tak tahulah kan. Baik, jadi ibu sekalian maknanya harap ni sekejap je kot. Nak elak pun tak boleh ni. Okey. Baik, ibu sekalian kita sambung tentang kita kita dah set kat sini. Apalah. Boleh kot saya teruskan dulu Harap tak sakit mata lah. Saya yang sakit tak apa. Saya sakit tak apa, yang penting ibu sekalian tak rasa sakit. Okey, baik. Alright, so tadi sudah sebut dah tentang orang berpuasa ni, dia sepanjang hari berpuasa adalah waktu yang mustajab. So jagalah perkataan tu, jangan kita sebut yang bukan-bukan. Satu sebab takut mustajab, satu lagi mengurangkan kesempurnaan puasa. Baik, kemudian masa nak berbuka puasa pun mustajab juga. Ibu sekalian, masa nak buka puasa. Ni saya kira ni dah biasa kita amal. Kalau kita lihat di surau masjid macam especially this yang saya tengok kat sini lah Selangor KL ni, kebanyakan dah start amal. Satu amalan ni yang memang tak kita nafi, memang hadisnya jelas, hadisnya sahih. Ni satu hadis yang menjadi sandaran kepada maksud kenapa orang amal nak dekat buka puasa tu dia amalkan doa. Kan? Di mana dalam hadis ni, hadisnya panjang sikit ni. Daripada awal kita tengok, daripada awal disebutkan, Nabi sebutkan kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam diberikan ganjaran. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan digandakan 10 kali ganda. Ila sab'i mi'atin dhi'fin. Sehingga 700 kali ganda. Lepas tu masuk kepada kalamullah. Ini hadis qudsi. Allah pun berfirman, kan, qala Allah azza wa jal illa shaum, kecuali puasa. Dan Allah sebut fa innahu li wa ana ajzib. Sesungguhnya puasa ni untuk aku dan aku yang layak membalas. Lepas tu ni disambungan dia. Allah yang Nabi sebut dalam ni, lisaimi farhatan. Orang berpuasa ni ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Gembira dia ketika berbuka puasa, gembiranya dia ketika bertemu dengan Tuhan. Yang mana dimaksudkan, pertama, gembira berbuka puasa
ada dua pencerahan, dua penjelasan. Satu, gembira bermaksud dia tak sabar nak makan. Kan memang kita puasa ni totally lillahi ta'ala. Kecuali orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu ni dia memang kadang-kadang terpaksa puasa. Sebab dia tak mampu nak beli makan, mungkin tak ada makanan. Contoh kita tengok dalam hadis Nabi SAW sendiri kan, tentang satu waktu tu Nabi tanya, ada tak makanan kat rumah? Maka isteri kata, isteri Tina Aisyah radhiyallahu anha kata, tak ada kan. Apa yang Nabi pilih? Nabi kata apa? Aku memilih untuk berpuasa. Ini contoh yang kita nampak daripada orang, bukanlah kata susah, cuma Nabi lebih kepada nak mendatangkan satu sifat kesyukuran kan. Dan kita tahu sifat Nabi macam mana bila ada orang minta Nabi terus bagi. Nabi jenis yang dermawan sangatlah. Jadi sampaikan macam tu sekali. Waktu tu tak ada makanan kat rumah, tak ada lebih-lebihan, tak nak membazir semua. Sampai tak ada makanan dan Nabi memilih untuk berpuasa. Macam tu je. Nak kata hebatnya lah Nabi kita dan kita kena ambil inspirasi. Jadi kita faham orang tak mampu, contohnya lah orang tak mampu, dia memang kadang-kadang terpaksa pilih untuk berpuasa. Kan? Jadi orang kita ni bukanlah puasa pun sebenarnya insya-Allah kita ni kira mampulah, maknanya paling-paling dapat je makan kan. Tak adalah rasa macam sampai tak boleh nak beli makanan semua, tak adalah insya-Allah kan. Jadi kita bersyukur alhamdulillah. Cuma kita faham kat situ kita puasa kerana Allah. So bila sampai masa nak buka puasa kan, kita mesti tak sabar. Kita rasa macam nak rasa kita nak makan ni, nak seronok ni kan. Memang itu kebiasaan kita. Sebab kita puasa bukan kerana Allah. Jadi kita akan rasa macam tu. Tak sabarlah nak makan kan. Macam contoh budak-budak lah biasanya. Budak ni dia akan luahkan. Kan, macam kita ni tak adalah kita luahkan kan. Kita lebih kepada orang kata apa ni, lebih kepada dalam hati je lah kan. Tapi memang kita akan rasa tak sabar. Kan, kita rasa tak sabar, kita nak buka puasa. Jadi sebab itu ini maksud pertama. Satu lagi, sebab apa kebahagiaan ni nak berbuka puasa ketika berbuka? Disebutkan ini waktu mustajab. So kita pun happy sebab waktu mustajab ni kita boleh doa. Dua maksud. Satu lagi, gembira ketika bertemu dengan Tuhan. Kita apa benda pula? Yang tu tentang orang berpuasa ni, kita perasan tak dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang berpuasa ni apa ganjaran khusus dia akan dapat. Antara kelebihan ganjaran yang disebutkan, kita tak nafilah. Contoh, masuk ke syurga ada laluan khusus melalui pintu Ar-Rayyan. Contoh kan, itu memang kita biasa juga dengar hadis tu dan kita pun tahu kelebihan tu lah. Tapi ganjaran khusus dirahsiakan. Dalam ni kan Allah sebut tadi. Kan bila Nabi sebut kelebihan anak-anak semua dapat ganjaran kan. 10 kali ganda, 700 kali ganda, dapatlah gandaan-gandaan tu. Tapi bila sampai kepada kalam Allah tadi, apa Nabi yang Allah sebut? Illa shaum, kecuali puasa. Allah rahsiakan. Allah rahsiakan ganjaran puasa ni. Kata exactly kelebihan dia Allah rahsiakan. Sebab tu beruntungnya orang yang rajin puasa. Dan beruntung orang yang tak mampu tadi, dia memilih untuk berpuasa. Sebab tu kita lihat kebiasaan orang yang lagi diuji, lagi dia bersyukur. Kan, lagi dia tak mampu, sebenarnya lagi ingat pada Allah. Sebenarnya kebiasaan itu fitrah. Sebab itu kita lihat kan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kebanyakannya macam tu. Ada juga yang jenis kaya raya, tapi kaya raya jenis yang dermawan. Maknanya apa yang dia ada, dia bagi pada orang lain juga. Ada juga orang yang memilih untuk tak jadi kaya. Sebab lagi dia tak kaya, lagi dia ingat pada Allah sebenarnya. Bila semakin kaya, sebenarnya semakin lupa Allah. Itu hakikat. Nak kata majoriti. Ada orang tak macam tu juga. Tapi kebiasaan macam tu. Contoh tengok dalam kisah dalam suratul Kahfi lah. Tentang dua orang memiliki kebun. Orang kafir, orang yang mukmin. Apa jadi bila orang kafir ni Allah izinkan kebun dia lebih maju, lebih banyak hasil. Dia jadi semakin kufur. Kan, bila dah Allah timpakan azab, bencana, baru dia menyesal. Memang ini satu fakta orang tak boleh nak nafikan. Kan, sebab itu kita ni nak jadi kaya tak salah, tapi kaya yang memberikan manfaat pada orang lain. Itu penting. Tapi apa yang berlaku hari ni,
kaya yang kita ada lebih kepada simpanan kita sahaja. Simpan-simpan juga, kita pun nak juga kan, kita yang cari, kita yang bersungguh-sungguh buat kan, kita apa, mengerah keringat semua. Okey, tidak kita nafilah. Tapi tak adalah totally untuk kita kan. Macam zakat tu kewajipan. Tambahannya kita rajin bersedekah. Patutnya kena jadi macam tu. Orang yang kaya tapi rajin dia bersedekah. Itu yang selamat. Lepas tu kehidupan pun kena banyak kawalan. Kan takut. Tapi biasa macam tu. Bila dah kaya, mesti kita akan fikir, oh lah kita ada duit, tak apalah. Nak beli apa pun tak kisah. Kadang-kadang membazir jadi biasa. Kadang-kadang beli mahal benda tak ada manfaat pun. Kadang-kadang kita beli juga. Kadang-kadang kita, yalah, kita anggap tak apalah duit saya. Kan? Dia membuka ke arah situ. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Macam mana saya nak sebut tadi, bahagiannya orang berpuasa ni, rajin puasa sunat ni lah. Iaitu dia tak sabar-sabar nak tahu ganjaran yang dia akan dapat. So kita nak golongkan dalam macam ni, golongan ni, rajinlah kita berpuasa sunat. Dia bukan Ramadan je. Itu wajib. Semua orang kena buat. Tak buat dia kena azab. Yang ni berpuasa sunat. Lepas tu kena rajin puasa sunat. InsyaAllah. Jadi orang yang dapat ni, rajin puasa sunat, dia masuklah pintu ke syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Datuk Ustaz, kalau orang yang tak rajin puasa, rajin makan, orang rajin puasa tadi masuk pintu Ar-Rayyan. Orang rajin makan, jangan meroyan. Itulah dia punya punchline. Jangan meroyan lah. Maknanya janganlah kata tak puas hati ke, dia pun nak. Kalau nak juga, rajinlah puasa sunat. Kalau selama ni tak buat, lepas ni kita buat. Kan? Macam tu lah. Sebab memang sebenarnya antara ibadah yang paling mencabar dari sudut kita punya kemahuan kita ni adalah puasa. Sebab ibadah lain, contoh macam haji kan, bagi yang berkemampuan dia dah kumpul. Lepas tu dia insya-Allah lah, bila biasanya dia akan boleh buat, dipermudahkan lah. Memang susah juga kan, tapi kat situ bila dia dah mampu, dia dah kumpul, dia dah pergi sana, insya-Allah dia ada kekuatan nak habiskan. Lepas tu apa lagi, macam ibadah lain pun sebenarnya kita boleh buat dengan cepat pun kan. Baca Quran itu boleh pilih beberapa ayat, zikir kita buat yang mampu, solat kita buat yang mampu. Tapi puasa ni antara ibadah yang paling susah orang nak buat, paling limited edition. Kita boleh kira lah berapa orang yang buat. Macam itulah bahasa mudah. Tak percaya, cuba kira lah di kawasan surau masjid kita. Hari-hari puasa sunat, yang kira masa Ramadan. Ramadan memanglah orang puasa kan. Hari masa biasa lah, Isnin Khamis. Paling kurang Isnin Khamis, pertengahan bulan. Cuba tanya, buat survey sikit, tinjauan sikit. Berapa ramai dia puasa sunat? Kita boleh kira sebenarnya. Biasanya macam tu. Jarang jugalah kita nak ajak ramai-ramai yang puasa sunat. Jadi yang penting kita yang tahu ni kita buat lah kan. Yang penting juga lepas habis Ramadan puasa 6. Jangan kita bagi alasan, tak sempat lah Ustaz, raya Ustaz. Raya kan sebulan. Ada pula orang backup, bukan, raya kan setahun. Sepanjang tahun pun nak raya kan. Habis tu bila nak puasanya, kalau sepanjang tahun raya, tu sama-samalah kita muhasabah kan. Raya-raya juga, jangan tinggal puasa sunat. Jangan tinggalkan kelebihan. Rugi. Okey, kita masuk pada yang ke-9, amalan yang afdal. Satu ketika Nabi pernah ditanya, kan, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu saum afdalu ba'da Ramadan? Ayyu saumi, apakah puasa terbaik selepas Ramadan? Faqal, Nabi pun bersabda, apa dia? Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban untuk agungkan Ramadan. Agung ni maknanya bahasa dia kita kata kita buat persediaan. Maksudnya nak masuk Ramadan, Sya'ban ni get ready. Macam itulah. Dia tanya lagi, suaqila fa ayyu sadaqah afdal? Sedekah yang paling afdal? Qala, Nabi jawab, sadaqatun fi Ramadan. Dia jawab Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Hadis Hasan At-Tirmizi. Jadi bimbang sekalian, ini kita nak kaitkan dengan satu benda je, khususnya tentang sedekah. Di mana kita biasa dengar kan, duit raya kan. Kita cuba tukar sikit istilah dia, duit puasa. Kan, kita kena ajak sikit lah, kena buat kempen sikit. Ajak orang ramai bagi duit raya tu dalam bulan Ramadan. Benda ni sebenarnya kita tak perasan.
Bayangkan ganjaran kita boleh dapat dalam Ramadan, duit raya tu, katalah nak bagi kan, katalah untuk mak RM100 contoh kan. So nak bagi masa Ramadan, bagi dalam Syawal, masa raya nak bagi, kita cuma dapat pahala yang biasa pada raya sahaja. Kan? Kalau bagi dalam Ramadan, barulah dapat gandaan tersebut. Bagi pada malam Qadar, Lailatul Qadar, pada 10 terakhir, kena pula pada malam tu, barulah dapat ganjaran berkali ganda yang seumpama dengan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan tu. 83 tahun 4 bulan tu kan, atas daripada tu, lebih baik daripada situ. So kita kena ingat, sekarang kita take note, simpan baik-baik, ingat benda ni, dan pesan juga kepada yang kita boleh pesan. Ajak je lah dalam WhatsApp, media sosial ke, mungkin cakap-cakap dengan anak-anak, pesan siap-siap kawan-kawan kan, daripada itu melepak, duk membawang menjerai tu, baik kita benda macam ni. So kita bagi cadangan, bagilah dalam bulan Ramadan. Habis tu, ustaz saya ni biasa bagi masa 1 Syawal. Tak apa, masa Ramadan bagi dekat mak ayah, adik-beradik. Masa raya pertama tu bagi kat saya. Ni saya ada poket ni. Ada 3 poket ni, baju Melayu. Kan, jangan risau. Dah penuh poket pertama, kedua, ketiga masih kosong. Kan? Maknanya bagilah, tak kisahlah bagilah juga. Cuma mungkin Ramadan tu lebihkan sikit. Ramadan tu kita fokus lah. Mana nak bagi berapa tadi, contoh nak bagi RM500 untuk mak kan. Okay, untuk mak ayah. So, nak bagi duit raya tu, bagi dalam Ramadan tu. Bagi awal. Masa Syawal tu buat syarat. Bagi sikit je lah kalau nak bagi pun. Yang penting, yang pasti bukannya wajib lah. Sedekah ni memang sunat je kan. Tapi kita alang-alang nak bagi duit raya, bagilah dalam Ramadan. Itu kita nak sebut. Lagi bijak kalau kita ambil 10 yang terakhir. Okay, sekadar saya bagi idea lah. Bukan kata nak nilai ta'ala, bukan kata nak bangga, nak belagak, lombong, tak ada makna lah. Kan, sekadar bagi idea. Sebab saya dapati bila saya bagi tahu benda ni kat banyak-banyak tempat yang saya pergi kan, majoriti bila tanya, maknanya bila tengok masa dia orang dengar tu, dia macam dia macam tu, kita nampak lah muka dia jadi macam macam first time dengar kan, macam dia baru dapat idea tu. So saya kira kena bagi tahu juga ni kan, maknanya bagi idea. Okay, apa dia kan, apa yang saya biasa buat lah, sekadar share idea kan. Jangan kata pula saya sombong, angkuh, belagak, tak ada maknanya. Okay, apa yang saya buat 10 malam terakhir tu, kita memang dah plan nak bagi duit raya kan. Satu, bagi duit raya kat mak ayah lah, especially. Satu lagi kat adik-beradik. Itu kebiasaan saya lah. Jadi duit raya tu kita bahagikan ikut malam. Saya ambil 10 malam terakhir tu, yang malam ganjil untuk mak ayah. Special sikit lah kan, target tu malam ganjil tu. Malam genap tu untuk adik-beradik, kakak semua kan, abang. Jadi kita bagi kan, kita bagi, mari kita bahagikan. Contohlah nak bagi berapa, contoh nak bagi 2,000, so saya bahagilah 5 hari. So satu malam 400. Kalau kita tak tahu bila, kalau kita tahu kita ambil yang tu je. Kalau tak tahu, memang orang tak tahu, kita nak agak pun tak perlu, benda tu biar rahsia lah. Jadi kita just usaha je lah. So 400 satu malam. Tu untuk family lah, maknanya untuk mak ayah. Untuk adik-beradik potong sikit lah, sikit sudah lah, orang dah kerja dah. Jadi bagi juga, tapi kita akan ambil 10 malam terakhir. Itu saya biasa buat. Jadi bila raya pertama jumpa kan, gathering, family gathering kan di rumah rumah mak ayah. Lepas tu bila jumpa tu, adalah jenis adik-beradik ni jenis tak bersyukur sikit. Dia jumpa kan, dia kata, mana duit raya ni? Kan, dia kata bila saya hulur tangan, dia sama ada dua, saya kena bagi sampul ataupun saya ambil. So dulu-dulu saya dah biasa bagi sampul. Kali ni turn saya ambil sampul pula. Tak malu dia minta. Kan? Kurang lah tu kan. So kita pun jawab juga, nak sangat ke? Kita bagi juga. Bukan bagi duit sampul tu. Saya bagi bill transaction online. Kita print siap-siap, tahu dah memang jenis-jenis mata duitan ni sikit. Print siap-siap, dah ambil kertas ni, dah bill. Aku dah bayar online. Check online. Tak ada, call bank. Tuntut dengan dia. Jangan tuntut dengan aku kan.
Maknanya dia gurau je lah kan. So maknanya bagilah buat syarat sikit lah kan. Mungkin RM10, RM20 ke. Duit minyak lah, duit poket macam tu kan. So bagilah juga satu Syawal tu. Masa Ramadan bagi banyak-banyak dah. Masa Syawal tu buat syarat. Itu yang saya amal lah. Saya kira dah beberapa tahun lepas juga saya amal benda tu. Dan saya suka nak sampaikan pada orang bagi idea. Kan? Sebab kita tak perasan benda ni. So take note baik-baik. Maknanya tahun ni bermulalah tahun ni kalau yang tak biasa buat. Amalkan bagi duit raya tu dalam Ramadan. Lagi bijak kita ambil 10 terakhir. Itu paling penting sebab kita tengok kat situ sedekah di bulan Ramadan tu terbaik. Saya bagi analogi lah. Contoh kita rasa macam tak puas hati kan. Bukan tak puas hati. Mari kita rasa macam tak berapa yakin. Okay. Contoh zakat fitrah. Apa syarat zakat fitrah? Paling lambat pun mesti bayar sebelum solat raya kan. Solat raya pertama tu. Kalau bayar sebelum kepada amil dikira zakat. Memang ada resit lah biasanya. Selepas solat dikira sedekah biasa. Sebelum solat amil simpan dalam file nak hantar ke pejabat zakat. Selepas solat ambil masuk poket je lah. Pasal dia sedekah biasa, bukan dia zakat dah. Dia syarat dia mesti sebelum solat kan. Paling lambat pun. Nampak? Kita boleh kata alah tak apalah duit sama je, nilai sama je. Masa tu penting. Syarat dia mesti macam tu. Kan? Dia kalau tak kita nak kena selesaikan hutang. Yang masalahnya kita tidak berdosa, tak ada alasan kita lupa sebenarnya. Itu kewajipan kita. Lepas tu kadang orang tak nak pening-pening, takut lupa, dia selesaikan awal-awal. Orang kata awal tak kalut kan. Tak apa, silakan terulang. Yang penting selesai. So sebelum solat zakat, selepas solat dikira sedekah biasa. Lepas tu kita kena take note benda ni. Maknanya masa pun penting. Kan, masa pun memainkan peranan. So sedekah pun maknanya nak bagi duit raya tu daripada bagi Syawal sahaja, bagilah dalam Ramadan. Tak ada beza pun, duit sama juga tapi kita dapat ganjaran berbeza. Kan? So ambil lah ganjaran tu. Kenapa kita nak rugikan ganjaran? Ni masa Ramadan sedekah RM10 je setiap hari kan dekat surau masjid, dekat mana-mana orang yang memerlukan. Lepas tu je kita buat. Lepas tu masuk Syawal baru nak bagi sedebu kan, baru nak bagi kata apa lamsam kan kat mak ayah adik-beradik. Jadi sebenarnya rugi tak dapat ganjaran Ramadan. So saya bagi tahu benda ni, kita bagi tahu sekadar nak bagi idea. So amalkanlah, insya-Allah amalkan, sampaikan kepada orang lain juga. Supaya kita ingat sedekah yang afdal, fa ayyu sadaqati afdal, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah mana afdal? Sedekah dalam bulan Ramadan. Okay. Satu lagi, memperbanyakkan sedekah. Ini dalam sunnah yang sama. Di mana banyakkan sedekah ni apa? Jadi sedekah je, amalan afdal sedekah Ramadan ni. Memperbanyakkan seperti mana yang Nabi sendiri amal. Bila masuk Ramadan, sifat pemurah Nabi ni memuncak, maksimum. Maknanya apa? Kita buat perbandingan. Diri kita cukup dengan bandingan orang lain. Kita ukur kasut, ukur baju di badan sendiri. Macam tu. Kan? Ukur kasut di kaki sendiri. Ke kaki selebriti. Okay. Jadi kita bandingkan, kita biasa bagi sedekah contohlah datang surau masjid waktu subuh, setiap hari kita amal bagi sedekah RM5 contoh. So kalau boleh Ramadan upkan sikit, naikkan sikit. Kalau boleh setiap hari RM10 contohlah. Ini cadangan, ikutlah kemampuan masing-masing. Kalau kata setiap hari, yang penting kita buat setiap hari lah. Janganlah kata bermusim. Biar istiqamah sikit lah. Kan apa pun amalan kita ingat cuba istiqamah. Buat selalu. Amalkan. Solat sunat, kan zikir, apa lagi doa, kan baca Quran. Dia banyak ke sikit tu, itu tolak tepi dulu. Buat selalu. Qiyamul lail kan, buat selalu. Itu paling penting sebab nak latih kita suka beribadah. Sebab sikit banyak tu tak apa. Bila dah latih, dah biasa, mungkin sikit dulu kan, tapi orang dah biasa ni, dia lama kelamaan dia akan terbuka nak buat banyak. Kan? Tapi kalau orang tak biasa, buat banyak pun jadi macam musim je, sekali-sekala je. Lepas tu bila kita masuk Ramadan, kita bagus buat selalu kan. Tapi habis Ramadan dah tutup cerita. Tak nak macam tu. Kita nak dia istiqamah. Kan? So
kita bandingkan diri kita je lah. Yang penting lebihkan sikit. Ustaz, kalau saya biasa bagi RM5 bulan Syakban. Okey. Masuk Ramadan saya bagi RM5 5 sen. Jadilah. Kan naik 5 sen pun naiklah. Yang penting naik sesuatu. Naiklah, peningkatan tu ada. Kan yang penting buatlah sesuatu, yang penting istiqamah lah. Semangat untuk sedekah ni kita kena selalu amal. Kan okay, itu antara kita kena take note lah benda-benda macam ni semua. Okey, seterusnya saya kira terakhir lah kot untuk pagi ni, kita tak dapat setengah dah. Menyediakan iftar bagi orang berpuasa. Okay, saya nak ringkas je lah kot lah. Ni kita boleh baca hadis kat depan dalam slide ni. Cuma kita nak tekankan tentang amalan. Kalau terbaik, buatlah di, nak kata terbaik ni maksudnya afdal ni kan macam mana kan. Kalau nak senang ni kita ambil bahagian di surau masjid lah. Kita bantu, luar biasa. Sekarang saya kira mana-mana surau-surau pun ada kan, bukan masjid je. Surau biasa-biasa pun ada je buat iftar, berbuka puasa. Kadang-kadang sahur pun ada. Sahur 10 malam terakhir, lepas tu moreh kan. So, kita nak ganjaran yang khusus kan. Kalau boleh mampu ambil dah lot bahagian dalam acara tersebut. Kalau mana terbaik Ustaz kan, mana yang terbaik, sahur ke, buka puasa ke, moreh. Kalau tanyalah yang terbaik tu, pastinya buka puasa lah. Sebab kalau sahur, tak semestinya dia puasa lagi. Lepas tu dia baru kita bantu dia makan untuk tahan lapar. Kan? Tapi kalau masa berbuka, dia dah berjaya puasa. Kan? Orang berbuka puasa ni maknanya dia dah berjaya lah puasa tu. So kita bagi makan kat situ, dapatlah ganjaran pahala orang berpuasa. Seperti hadis ni yang kita baca kat depan. Kan? Itu lebih baik lah. Kemudian kalau bagi moreh, itu dah lambat sikit. Dia bukan masa buka puasa kan. Bukan makanan yang utama, itu makanan tambahan. Jadi kalau tanya yang mana terbaik, makanan ketika berbuka puasa. Tapi kalau katalah kan penuh ke ataupun tak mampu, kalau penuh kita boleh ambil lain lah, sahur ke apa boleh juga ambil kan. Yang penting niat sedekah lah. Kalau katalah tak mampu banyak sangat, mungkin satu lot RM100, kita pun rasa macam tak boleh lah Ustaz kan. Tak apa, jangan risau kan. Lagi senang, lagi afdal punya cerita. Jamulah orang yang puasa di sekeliling atau bagi orang yang tak mampu. Cari, mungkin tak mampu, tak pandai cari kan. Kita bagilah, mungkin kat jiran-jiran cukup. Kita hidupkan suasana harmoni. Kan, bila kongsi-kongsi makanan ni sebenarnya dia lebih merapatkan ukhuwah sebenarnya. Sebab kita masak sendiri, kita buat, kita bagi dia. Kan, lepas tu dia rasa air tangan kita. Lepas tu tukar pula dia pula buat untuk kita. Kan, sebab itu amalan kita menjamu orang makan sangat baik. Kan, bahkan kita lihat para nabi sendiri pun, contohnya Nabi Ibrahim AS sendiri kan, kalau tak silap, yang mana beliau sangat suka bila makan ni akan ajak orang. Kan, ajak orang temani beliau makan. So benda ni kita kena ambil sebagai satu motivasi. Kan? So bagilah makan kepada yang terdekat, jiran-jiran kan. Bagi makan supaya kita pun insya-Allah dapatlah pahala ni, berpuasa, dapat ekstra lagi pahala. Satu lagi dia merapatkan ukhuwah. So kita ingatlah misalnya cuba kita amalkan. Dia dan juga ada berbuka, dia tak semestinya mahal-mahal. Tak semestinya kena masak, beli bagi pun okey. Ada orang dia tak sempat kan, dia kan bekerja, dia tak pandai masak contohnya. Macam saya ni kan, kalau nak bagi juadah bagi apa kan, saya fikir-fikir kita masak je lah. Masak apa? Kita masak air, bagi air cukup kan. Takkanlah masak Maggi, masak air je nak bagi kan. Kita takut tak apa-apa sedap pula kita punya masakan. Belilah ataupun suruh family masak contohnya kan. Jadi kita bagilah, menjamulah makan. Dia banyak sikit tak penting. Yang penting bagi. Yang penting kita jamukan mereka makan. Kan? Sebiji kurma pun tak apa. Jangan bagi biji je lah. Orang makan cekik mati ke. Bagilah buah dia sekali. Maknanya sikit pun tak apalah. Bagi simple-simple je, kuih. Kan kita nak senang beli air kat bazar ke apa kan. Air bazar, betul bagi. Terpulang. Itu cadangan kita boleh buat.
Baik Ustaz, jadi itulah untuk pagi ni saya tu dulu, insya-Allah kita dah masa dah terlajak daris. Sambung nanti insya-Allah kita tak habis lagi sunnah ni. Mana sunnah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Dan juga ada lagi beberapa subtopik kita kena bincangkan juga insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat, dapat kita amal, dapat sampai kan pada sahabat-sahabat lain insya-Allah. Jadi saya serah kepada Bapak Sabariah seterusnya. Alhamdulillah Ustaz, mungkin kita boleh buka 1-2 soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya ya. Kalau kita berniat sahaja, kita berniat katalah nak beri pada, kita berniat saya nak beri ni untuk Ramadan tapi diberi pada Syawal, macam mana? Kita berniat. Maknanya kita apa-apa yang ada pada mak kita, kadang-kadang mak kita jauh, kita niat. Ini semua untuk adalah daripada bulan Ramadan. Macam mana cara? Apa Ustaz? Okey, baik. Terima kasih atas soalan tanya kan oleh Bonda. Jadi macam ni, begini, kalau yang terbaik kita buat dalam Ramadan. Maknanya kalau betul duduk jauh kan, kita online transaction lah, bayar secara online. Atau maknanya kalau contoh tak ada akaun untuk mak ayah, kita bagilah melalui akaun adik-beradik contoh, dan yang mana dekat lah, maknanya yang boleh bagikan untuk mak ayah. Okay. So kita bagi ni biar terlaksana tu pada Ramadan. Kalau kata nak pilih malam 10 tu, buat malam tu. Transaction tu buat malam tu. Mungkin penyerahan tu lambat berlaku. Tapi yang kita buat tu pada waktu Ramadan. Okay, yang tu. Kalau kata kita berniat saja, insya-Allah dapat pahala kat situ. Kan? Dan kalau pelaksanaan tu, niat sekarang pun boleh, tak ada masalah. Kita dah letakkan azam, kena bagilah nanti Ramadan. Okey, silakan. Bakal lagi bagus niat yang pada sekarang. Kan? Maknanya dah ada azam tu lebih awal. Tapi pelaksanaan tu pastikan Ramadan. Barulah dapat ganjaran tersebut. InsyaAllah. Okay. Baik, terima kasih Ustaz. Satu soalan. Di antara 30 hari di bulan Ramadan itu, adakah penentuannya di awal, di tengah atau di hujung yang lebih pahala daripada hari-hari lain untuk bersedekah buka puasa? Okey, baik. Terima kasih kepada Upah. Sekadar apa yang saya belajar dan saya faham, kalau ikut perbezaan tu, ada perbezaan iaitu pada malam 10 terakhir lah. Berdasarkan kepada ayat Quran, kita pun tahu kan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr kan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kat situ keutamaan. Sebab itu saya sebut tadi, kalau nak bagi yang khusus kan, bagi pada macam nak bagi kat family, bagi raya tu, bagi pada 10 terakhir. Berdasarkan mana kita nak dapatkan ganjaran tu. Dalam banyak-banyak ibadah kan kita akan buat solat semua, masukkan juga sedekah. So itu yang khusus. Kemudian waktu yang lain pun kita bagi juga. Cuma hari-hari yang lain ni sekadar hari biasa lah. Dalam Ramadan, hari-hari yang biasa. Yang ada keistimewaan tu 10 terakhir. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, lagi satu. Kebanyakan di tempat-tempat kita di bandaraya ni, pendatang lah yang paling banyak memenuhi untuk majlis berbuka puasa di surau atau di masjid. Macam mana? Apa pendapat Ustaz? Mereka tu kan single, macam Bangla ke, Indonesian ke kan? Jadi apakah ada kelebihan dari segi itu? Okey, baik. Terima kasih pada Bapak. Jadi apa yang kita boleh sebutkan kat sini, kelebihan kan, maknanya kelebihan kita jamu makan. Dia first, kalau dia puasa tu dah cukup besar dah. Dan kita jamu mereka, siapa-siapa pun buka puasa tu dah cukup besar. Lepas tu kita kata tadi, kalau tak mampu bagi di surau masjid, bagi di jiran-jiran tangga, orang terdekat lah, ataupun adik-beradik dan sebagainya, itu pun dah okey dah. Okay. Itu maknanya secara umum. Secara khusus sebenarnya bila kalau kita perhatilah seperti mana Upah sebut tadi, memang kebanyakan adalah mungkin foreigner lah, kita panggil foreigner kan. Ada juga yang ialah pendatang. Ada juga mungkin Indonesian dan sebagainya lah, yang kita tengok kebanyakan mereka, sebab mereka yang kata mungkin dari sudut kurang kemampuan kan, maknanya ambil advantage, maknanya waktu tu ada kelebihan menjamu orang sediakan iftar,
Jadi dia datang, dia ambil kesempatan. Kita lebih suka buka puasa di rumah sama-sama family kan. Jadi sebenarnya kat situ kita lebih bersyukur sebab kita ambil peluang bagi buka puasa ni pada orang yang tak mampu, kurang sikit lah kemampuan. Sebab kebiasaannya macam tu lah. Mereka ni kerja pun kadang-kadang tak berapa stabil kan. Kadang-kadang kata kais pagi makan pagi, macam terlalu simple. Jadi kita bagi dia makan, kita kena lagi bersyukur sebenarnya. Kita ambil peluang tu. Dia jadi insya-Allah kat situ kita dapatlah ganjaran, satu bagi orang berpuasa, satu lagi kita meringankan beban bagi orang yang tak mampu. So kita bila dapat sedekah ni kita just lillahi ta'ala. Dia tak payah kita tengok-tengok sangat kan. Kita bagi malam ke 10, tengok siapa yang makan. Betul kita halang pula, kau jangan makan, kau bagi orang lain dulu. Tak adalah. Dia kita bagi tu serah kepada orang yang sedang menguruskan, dan kita tak boleh halang orang datang makan. Kan, maknanya kita tak boleh kata sangka buruk lah kan, kita kata ni tak puasa ni kan, kau kerja mana kau puasa. Jangan macam tu. Kita open saja dan kita niat ikhlas dan kita ambil satu semangat, kita bagi makan tu kepada orang tak mampu. Maknanya lebih layak dapat sebenarnya. Kan? Mudah-mudahan lebih bertambah lagi. Assalamualaikum Ustaz. Boleh bagi tahu saya nombor 1 hingga nombor 4. Boleh tak saya terlepas tadi? Ya, dengan ringkas apa? Okey. Satu sampai 4 ni kita dah bincang sebelum ni minggu lepas. Okay, so ini saya buka lah slide dia. Okay, ni 1 sahur. Okay, satu yang kedua melewatkan sahur. Lewatkan. Yang ketiga sahur dengan kurma, tamar. Okay, dah. Okay, yang keempat menyegerakan iftar. Segerakan ya. Segerakan. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan. Setakat ini dulu kot pertanyaan-pertanyaan kita simpanlah. Jika ada rezeki minggu depan, Ustaz akan ke udara lagi menyambung cerita sunnah-sunnah ni, dan di waktu itu jika ada kekeliruan atau pertanyaan boleh lagi kita buka ruang ya Ustaz ya. Okey, mudah-mudahan segala yang Ustaz ceritakan tadi memberi kupasan yang sangat mendalam dan simple tapi senang dipahami, tetapi sangat bermakna lah untuk kita. Sebab benda ni lama, setahun sekali kita nak buat. Ya, Ustaz, kalau tidak diberi peringatan demi peringatan dan tidak diberi pencerahan ataupun bincang dengan cara mendalam, dia macam tak sempurna lah. Jadi Alhamdulillah setakat ini, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz, dan terima kasih kepada semua jemaah yang sudi bersama kita. Walaupun masuk tadi ada 150 lebih, tetapi tidak berakhir dengan sangat kurang. Alhamdulillah, memuaskan. Okey Ustaz, untuk itu setakat ini saja perjumpaan kita pada pagi ini. Dan pengumuman untuk perempuan 5.30 petang nanti kita ada Al-Maksurat bersama Ustazah Jasrina. Siapa yang ke lapangan bolehlah klik link ya. Okey Ustaz, untuk itu kita tangguhkan dulu program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asy. Silakan.